Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Mati Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita yang berhenti kat setahun Tuan Imam kat setahun sebab COVID-19 yang masih lagi kita duk berperang dengan COVID-19 ataupun COVID-19 ni, maka kita pastikan kita kena jaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah kita. Jadi hari itu kita masih lagi membicarakan tentang sebelum ini, tentang jalan mencapai ma'rifah Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung lagi tentang jalan menyampai kepada ma'rifah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebut sebelum ni ialah dalilnya awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ni kita masuk pula dalil akal yang membuktikan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin. Amin. Dalil akal. Dalil akal ni bagi yang mukallaf, tiap-tiap kita manusia, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita akal. Itu kita keistimewaan kita manusia ni. Allah sebut dalam Al-Quran, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Nak beza dengan makhluk-makhluk lain.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat kita sebagai khalifah untuk menguruskan alam ni. Sebab apa? Sebab kita ni ada kelebihan-kelebihan yang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita, iaitu akal. Kalau malaikat yang kita sebut sebelum ni, Allah kurniakan dia akal tetapi dia tidak ada nafsu. Malaikat ada akal tetapi dia tidak ada nafsu. Itu dia boleh beribadat pada Allah Ta'ala. Dia tak laki, dia tak perempuan, dia tak makan, dia tak minum, dia tak tidur macam kita. Begitu juga dengan binatang, Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia nafsu tetapi tidak berakal. Nafsu maksudnya dia tak kira halal haram, dia tak kira, dia hanya kehidupannya hanya memuaskan hawa nafsu sahaja. Cuma keistimewaan kita manusia, Allah Subhanahu wa taala jadikan ada nafsu dan juga ada akal. Ini keistimewaan kita. Kalau kita dapat gunakan akal, menundukkan hawa nafsu kita, kita lebih tinggi kedudukan kita daripada malaikat. Kalau kita dapat mengalahkan hawa nafsu, nafsu tu memang kena ada. Contohnya, kalau tak ada nafsu, agak-agak nak makan tak? Kalau tak ada nafsu, tak rasalah nak makan. Kita nak makan, tapi makan yang dibenarkan oleh syarak. Ataupun bersama. Contohnya, ada benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berzina. Maksudnya benda yang haram, maka agama kita letakkan peraturannya. Jadi kalau kita salahkan guna nafsu kita, ikut hawa nafsu, kita lebih hina daripada binatang. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, kebanyakan penghuni neraka Jahannam terdiri daripada jin dan manusia. Yang Allah bagi dia hati, Allah bagi dia akal, dia tak mau guna akal dia. Allah bagi dia telinga, dia tak mau gunakan telinganya. Allah bagi dia mata, dia tak mau melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut ulaika kal an'am, mereka umpama binatang ternakan, lebih teruk daripada tu lagi, balhum adallu, lebih teruk daripada binatang lagi. Jadi kita tak maulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita akal untuk kita berfikir. Di mana kita sebut dah permulaan sebelum ni, ialah cara kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala ialah dengan bertafakur. Ni Allah bagi kita akal untuk kita berfikir. Bertafakur, melihat, merenung, memerhati segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala dengan akal ialah bertafakur, melihat, merenung, memerhati segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan pada zat dia. Zat Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tak menyerupai sesuatu. Ataupun walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu. Baik. Di antara dalil-dalil akal yang membukti wujudnya Allah Ta'ala dan ketinggian martabatnya, wujudnya bahawa segala yang ada selain daripada Allah adalah baharu. Apa yang ada di alam ni selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah baru. Ataupun kita duk kadang-kadang menghuraikan tentang arash. Tentang arash, tentang kerusi Allah Subhanahu wa taala duduk bersemayang di atas arash. Cuma kalau ulama-ulama salaf menghuraikan ayat-ayat mutasyabihat ni
Serah makna kepada Allah. Serah maknanya pada Allah. Duduk tu duduk yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ni ulama-ulama salaf. Ataupun disebut dengan yadullah, tangan Allah, tangan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan-golongan salaf. Mai ulama-ulama terkemudian khalaf. Sebab apa? Selepas khalaf ni kebanyakan orang masuk Islam bukan hanya orang Arab sahaja. Maka orang Rom, orang Persia termasuklah kita. Ramai dah yang masuk Islam, maka kadang-kadang orang tak faham. Maka bagi berita orang awam, maka ulama-ulama khalaf menghuraikan makna, mentakwilkan makna-makna ayat-ayat mutasyabihat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yadullah, tangan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah. Kenapa kalau kita orang awam, kalau ulama-ulama tak mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, takut-takut kita meletakkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala sama kedudukan dengan makhluk. Yadullah, tangan Allah. Maka kita akan duk bayang-bayang tangan Allah, jari jemari Allah, Allah bersemayang di atas arsy. Sedangkan benda-benda tu sebelum adanya arsy, sebelum adanya masa, Allah Subhanahu wa taala dah ada dah. Maksudnya apa? Masa, arsy semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka huwal awal, huwal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Kita sebut adanya Allah Subhanahu wa taala ada yang hakiki, iaitu ada yang tidak diadakan. Adanya kita arak sahaja yang mendatang, iaitu ada yang mengadakan kita. Adanya kita ialah arak sahaja yang mendatang. Sebelum ni kita tiada, lepas tu kita ada. Lepas tu kita tiada pula. Lepas tu kita diadakan pula. Adanya kita, ada yang mengadakan kita. Ada yang mengadakan kita. Tetapi adanya Allah Subhanahu wa taala, ada yang hakiki, ada yang tidak mengadakan. Azali lagi. Maka dia sebut di sini, di antara dalil akal yang membukti wujud Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian martabat wujudnya, bahawa segala yang ada selain daripada Allah adalah benda tu benda makhluk. Benda makhluk. Apa makhluk? Benda yang dicipta. Siapa yang mencipta? Khalik yang mencipta ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ayat yang saya sebutkan tadi, awal mukadimah tadi, Allah beritahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Kata Allah, sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa. Kita ni Allah lah yang mengeluarkan kita. Dalam banyak-banyak benih yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, banyak juta-juta benih yang Allah Subhanahu wa taala, maka kitalah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk dijadikan. Allah kata, kamilah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tu tak tahu apa. Maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita pendengaran. Allah Subhanahu wa taala kurnia kita penglihatan. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Mula-mula Allah bagi pendengaran, penglihatan. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala bagi kita hati, akal, fikiran.
Supaya apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dari tiada kepada ada. Wujud iaitu benda yang baharu daripada tiada, daripada ada, lepas tu kepada daripada tiada kepada ada. Sebelum ni kita tiada makhluk. Sebelum ni kita tiada makhluk, lepas tu kita ada. Adanya kita ada yang baru sahaja ada. Bermula daripada siapa manusia? Bermula daripada Nabi Adam AS. Ketika mana Allah jadi sebelum ni, ada tak makhluk-makhluk? Ada makhluk-makhluk, termasuklah jin, termasuklah malaikat sebelum diciptakan manusia. Iblis ni dah ada dah. Riwayat kata 40,000 tahun dah. Iblis ketika tu Allah Subhanahu wa taala lantik iblis sebagai ketua kepada malaikat yang namanya Azazil. Seakan juga iblis ni bukan lekeh-lekeh iblis ni. Sebelum ni Allah Subhanahu wa taala lantiknya ketua kepada malaikat namanya Azazil. Bukan orang yang biasa-biasa, bukan makhluk yang biasa iblis ni. Dia sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebab iblis ni ada sifat sombong, sifat takabur, Allah kata apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tu orang yang alim, orang yang sujud pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di atas keingkaran dia kepada Allah, hanya dengan satu kali sujud sahaja. Dia tak mau sujud kepada Adam, dekat Allah dia sujud, tuan-tuan. Dekat Allah iblis sujud dekat Allah Subhanahu wa taala. Diikut perintah Allah Subhanahu wa taala sujud pada Allah. Cuma dia tak mau sujud kepada Adam di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu sahaja dia tak mau ikut arahan Allah. Sujud kepada manusia, sujud kepada Adam di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa apa? Dia rasa dia lebih. Aku daripada api, Adam daripada tanah. Mana layak aku nak sujud pada Adam? Maka Allah kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ni kadang-kadang hak kita ni lagi teruk, lagi sakan. Allah bukan suruh kita ni sujud dekat Adam. Allah tak suruh kita sujud dekat Adam. Allah Subhanahu wa taala suruh kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu pun kadang-kadang ada orang yang tak mau sujud. Kalau iblis hanya satu sujud, Allah kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kita agak-agak berapa kali sujud sehari semalam? Saat-saat ni kita semayang subuh 2 rakaat 4 kali sujud. Bayangkan kalau sehari semalam 5 waktu, maksudnya apa? 34 kali kita wajib sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan iblis hanya satu kali sujud, dia tak mau sujud kepada Adam di atas perintah Allah. Tu pun Allah kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tambah kita, Allah tak suruh sujud kepada Adam. Allah suruh kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi sombong agak-agak? Mana lagi sombong kita dengan iblis? Kadang-kadang kita kata, loh, kita lebih teruk daripada iblis lagi. Jahat-jahat iblis. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang jahat lagi daripada iblis. Allah suruh sujud kepada Adam. Dekat Allah dia sujud. Tu dia rasa dia lebih, dia tak mau. Dia kata aku lebih baik daripada Adam. Kita, Allah Subhanahu wa taala tak harus sujud dekat Adam. Allah suruh kita sujud dekat Allah Subhanahu wa taala. Tu pun kita tak mau sujud, sombong tak tuan-tuan? Ni muka kita selalu saya duk sebut mana-mana pun. Muka kita ni kalau kita berdiri pun duduk di atas, kalau kita duduk pun duduk di atas. Tetapi masa mana kita nak letak di lantai? Ketika kita sujud. Nak apa? Kata nak buang sifat sombong kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kena sembamkan muka kita di atas
di atas bumi. Nak buang ni sifat sombong. Sebab Nabi sebut dah, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat sombong. Ni kita kena sebut buanglah sifat ni. Sifat sombong ni sifat siapa? Al-Mutakabbir, sifat Allah Subhanahu wa taala. Selendang Allah Subhanahu wa taala, hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh ambil sifat tu. Sifat lain insya-Allah kita boleh ambil. Sifat Rahman, sifat Rahim, boleh kita ambil sifat tu. Tetapi sifat Al-Mutakabbir disebut dengan selendang Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh nak ambil. Jadi sebelum ni kita tiada, lah kita ada. Kita jangan duk rasa bangga diri, sombong diri, kita tak ada. Kita ni adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mai di atas muka bumi ni tujuan apa agak-agak? Saja-saja kita mai di atas muka bumi ni? Tak. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni khalifah untuk kita menguruskan alam ini mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sebut dalam Al-Quran yang bermaksud tidak aku jadikan jin dan manusia, tujuannya untuk jadi hamba kepada Allah. Tujuan kita mai atas muka bumi ni tujuannya untuk jadi hamba kepada Allah. Hamba ni hina ke? Hamba ni tak. Hamba ni mulia. Contohnya Allah Subhanahu wa taala guna juga dekat Nabi kita, subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Nabi kita juga Allah gunakan hamba. Hamba ni mulia. Allah sebut juga dalam ayat yang lain, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hamba-Ku bertanya tentang diriku wahai Muhammad, beritahu Allah itu qarib, dekat dengan mereka. Allah dekat dengan hamba. Apabila hamba ni mulia. Bukan hina, tetapi kalau kita jadi hamba kepada makhluk, kita hina. Kita jadi hamba kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah kita hina. Tapi kita jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum ni kita tiada, lah kita ada. Maksudnya apa? Baharu nah. Baharu. Benda yang baharu sebelum ni tiada, lah kita ada. Lepas ni kita pula akan tiada. Iaitu berpindah-pindah daripada satu alam kepada satu alam lain. Kita lah alam dulu, alam roh. Dulu ingat tak kita duduk alam roh? Tak ingatlah. Dulu Allah beritahu kita dulu-dulu ni Allah Subhanahu taala keluarkan zuriat-zuriat daripada anak Nabi Adam alaihissalam. Roh, iaitu alam roh. Ketika tu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada roh-roh ketika itu, termasuk kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala tanya roh-roh ketika itu, termasuklah kita ni, adakah aku ini Tuhan kamu? Semua kita jawab Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Lepas tu kita berpindah pula daripada alam rahim, alam perut mak kita. Lepas tu kita berpindah mai ni alam syahadah, alam dunia. Kalau dulu alam roh, dulu lama kita duduk di dalam alam roh. Kita masuk pada alam rahim mak kita 9 bulan lebih. Kita berpindah pula mai alam syahadah ni. Kalau umat-umat terdahulu umur depa ribu-ribu tahun. Umat terdahulu depa lama 1000 tahun lebih Nabi Nuh dakwah pun 950 tahun. Allah sebut dalam surah Nuh ayat 5, qala rabbi da'autani qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, ya Tuhanku, aku menyeru kepada kaumku lailan wa nahara, malam dan siang. Selama mana? 950 tahun. Oh, lama dakwah. 950 tahun dakwah. Tapi yang ikut riwayat kata 80 orang ikut dia.
Yang ikut dia bukan ramai pun. Yang ikut dia walaupun dakwahnya 950 tahun. Bukan macam kita 1 jam kuliah pagi, 1 jam kuliah malam tu pun kita rasa kemas dah. Oi, kemas ni. Mengajak sejam rasa kemas dah. Tetapi Nabi Nuh dakwah Allah sebut lailan wa nahara. Malam dan siang 950 tahun. Tetapi yang ikut dia naik batra ada riwayat kata 80 orang saja. Ramai dah. Sedikit tu kata hidayah ni bukan milik kita, milik Allah. Allah yang pilih kita. Kalau Allah boleh bagi hidayah, kalau manusia boleh bagi hidayah, nabi-nabi akan bagi hidayah. Nabi Nuh akan bagi hidayah kepada anak dia. Nabi Nuh pun sama juga. Nabi Ibrahim pun sama juga. Termasuk juga Nabi kita Muhammad SAW, pak menakannya Abu Talib juga tak beriman pada Allah. Ikut-ikut boleh tak Nabi bagi hidayah? Kalau boleh hidayah, Nabi akan bagi hidayah. Tapi Nabi juga tak boleh bagi hidayah. Yang bagi hidayah ni siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita kekuatan yang Allah nak bagi kita pagi ni. Siapa yang bagi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah SWT tak bagi, tak boleh main kita pagi ni. Tu selalu kita dengar azan sampai hayya 'alas salah, sampai hayya 'alal falah, kita kata apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya ni melainkan pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kita tuan hanya kekuatan Allah bagi. Bagi pada kita. Kalau tak ada kekuatan, tak boleh bangkit kita pagi ni. Dia kata, Ustaz, saya sakit. Ustaz, tak boleh nak mai. Berapa ramai orang yang sakit dapat mai rumah Allah Subhanahu Ta'ala. Ustaz, saya sibuk. Imam, saya sibuk kerja. Berapa ramai orang yang sibuk boleh mai rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bimuhtadin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Sesungguhnya kata Allah, akulah yang akan bagi hidayah kepada siapa yang aku suka dan aku mengetahui siapa yang aku bagi hidayah. Allah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita nak kena berusaha. Contohnya dia kata, Ustaz, belum sampai seru lagi Ustaz. Seru dah sampai dah. Bila dah? 1442 tahun dah. Al-Quran seruan tu dah sampai dah. Bila dah tu? Ketika mana Nabi kita diangkat Rasul tu, seruan dah sampai dah. Kita kena usaha ke arah tu. Kita kena mujahadah, kena usaha. Maka apa? Sebab kita ni ada syariat, usaha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong. Sembah ni syariat kita kena buat. Suka pun kita kena buat, tak suka pun kita kena buat. Ini tak ada pilihan dah. Allah suruh kita semayang, Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita mengaji. Ini syariat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suka pun kena buat, tak suka pun kena buat. Kecuali boleh kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu tak mau buat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh dengan syarat keluar daripada bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan duduk di atas bumi ni. Pi duduk bumi kita sendiri. Ada tak bumi kita? Mana ada bumi kita? Tu Ustaz, tu tanah tu nama saya Ustaz. Geran tu nama saya. Motor tu nama saya. Kereta tu nama saya. Nama atas bumi sahaja. Sebagai pinjaman sahaja. Mati kita hari ini, ada tak nama kita? Bukan kata nama geran tu, bukan nama rumah motor. Nama kita pun tak ada dah. Nama pun orang panggil apa? Mayat. Kan kita cerita, ingat tak kita cerita dulu ni, kita main dulu ni, kisah kisah ayam dengan anak ayam. Kisahlah sebagai pengajaran dekat kita. Ketika mana anak ayam tanya kepada ibu ayam, wahai ibu, kenapa kita atas dunia ni nama satu saja, nama ayam saja, sedangkan manusia banyak nama dia? Betul tak? Lalulah satu trailer lori ayam, orang kata tu lori ayam tu, dalam lori tu ada banyak dah ayam.
Berlambak-lambak 100,000 ayam. Anak ayam tu tanya kepada ibunya, wahai ibu, kenapa kita atas dunia ni ada satu nama sedangkan manusia banyak nama dia. Mak dia kata, wahai anakku, kita ni masa hidup satu nama saja. Nanti kita mati banyak nama kita. Perasan tak ayam? Bila dia sembelih, banyak dah nama dia? Banyak. KFC pun ada. Ayam masak merah, ayam masak kicap, ayam apa lagi? Ayam goreng. Macam-macam nama dia. Tetapi manusia masa hidup banyak namanya, tapi ketika dia meninggal hanya satu nama sahaja, iaitu mayat. Mati hari ini tak ada dah nama kita. Orang mai rumah kita, orang tanya mana mayat? Mayat. Mana mayat? Mana mayat? Dia berkata mayat duduk di hospital lagi. Mayat duduk dalam bilik. Hanya dengan mayat saja. Tak ada apa dah. Tak ada kepunyaan kita. Nabi kata bila mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya. Tak ada dah amalan dia. Nabi juga sebut dalam hadis yang lain, 3 benda akan ikut ke kubur. Yang pertama, harta akan ikut ke kubur. Yang kedua, keluarga akan ikut ke kubur. Yang ketiga, amalan juga akan ikut ke kubur. 2 balik Nabi kata. Harta dia balik, BMW dia balik, Mercedes-Benz dia balik, kancil dia balik, wajah dia balik. Dia pun tak naik kereta mewah dia. Dia pun naik apa? Naik van mayat. Kalau belah kampung saya no, orang usung. Hoya, orang usung. Kereta mewah dia pun tak naik dah. Anak-anak dia balik rumah. Anak-anak dia balik rumah, keluarga dia balik. Kalau nak teriak pun masa mana agak-agak? Masa orang nak tutup muka tu. Tok Imam kata, mai lekah ni kami nak tutup muka dah ni. Mai lekah ni kami nak tutup muka. Masa itulah anak-anak dia teriak sikit. Masa itulah isteri dia teriak sikit. Abang janji sehidup semati, tapi abang pi dulu. Siapalah nak jaga yang ni? Tok Imam kata, tak apa, saya ada. Tinggal tuan-tuan. Tapi bukan Tok Imam sinilah. Cerita Tok Imam di Afrika tu. Teriak saat lepas tu. Lepas tu mereka teriak. Lepas tu tak ada dah. Sebulan, 2 bulan. Tinggallah kita seorang tak ada. Tetapi yang nak bersama dengan kita ni, amalan-amalan yang kita buat ni lah yang akan bersama kita. Tu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni bukan saja-saja ada tujuan, ada matlamat untuk kita gunakan dunia untuk nak sampai kepada akhirat esok ni. Dunia ni bukan kata salah. Oleh ustaz tak boleh cari dunia. Kena boleh cari dunia. Dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala cipta untuk kita. Dunia ni Allah cipta untuk kita. Allah jadikan kita khalifah untuk kita urus alam dunia ni. Tapi kita kena ingat, kita Allah cipta bukan untuk dunia. Dunia Allah cipta untuk kita, tetapi kita Allah Subhanahu Wa Taala tak cipta untuk dunia. Allah cipta untuk akhirat. Jadi gunakan dunia untuk nak dapatkan akhirat. Dunia Allah bagi dekat kita. Cuma kita Allah cipta bukan untuk dunia. Allah cipta untuk akhirat. Yang akhirat tu kehidupannya kekal, khalidina fiha. Kan Allah beritahu dalam Quran. Allah kata orang yang taat kepada perintah Allah, orang yang taat kepada perintah Rasulnya, nescaya kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekal di dalamnya, mereka mendapat kemenangan yang besar. Allah sebut kekal. Ustaz, kekal sampai bila? Sampai bila-bila? Sampai bila-bila? Tuan Imam berapa masa kuliah sampai pukul berapa tu? Tengah jam. Lah tengah jam lah no. Sampai. Kau berhenti pukul berapa? Agak-agak 7.10 nah. 7.10 lagi 3 minit. InsyaAllah kita sambung malam Jumaat. InsyaAllah kita sambung malam Jumaat. Ini Khamis, Jumaat. Malam Jumaat no? Jumaat malam 1. InsyaAllah. Baik, sikit.
Hal ini diakui kebenaran oleh akal dan juga kenyataan-kenyataan. Jelasnya tiap-tiap apa jua yang sah pada akal wujudnya terbahagi kepada dua martabat. Pertama, suatu yang wujudnya wajib ada. Wajib al-wujud. Yakni wujud itu mesti hakikatnya zat, bukan disebabkan oleh yang lain. Dia kata jelasnya sikit nah. Habis kita beri 10 minit lagi kita berhenti. Lagi 2 minit kita berhenti. Tiap-tiap apa jua yang sah pada akal wujudnya terbahagi dua martabat. Pertama, sesuatu yang wujud wajib ada. Sesuatu yang wujud ni wajib ada disebut dengan wajiban wujud, wajib ada. Wujud disebut dengan wajib ada. Hak itu khusus untuk Allah Subhanahu taala. Hak kita ni mungkinul wujud, mungkin wujud. Hak kita ni mungkin sahaja. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Kan kita sebut kalau kita mengaji sifat 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan 1 sifat harus bagi Allah. Harus ni harus saja bagi Allah. Nak mengadakan yang mungkin, nak meniadakan yang mungkin. Allah nak bagi jadi pun boleh, Allah tak mau jadi pun boleh. Tak ada siapa-siapa yang memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk nak mengadakan yang mungkin. Tak ada siapa-siapa yang nak paksa Allah. Allah tu kita sebut Allah Subhanahu wa taala la syarika lahu, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu, dengan sesuatu. Tu kata dosa yang paling besar ialah dosa yang mensyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu kita menafi dalam 2 kalimah syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah malaikan Allah. Jadi kita ingat kita berhenti dululah. Nanti insya-Allah kita akan sambung tajuk masih yang sama, iaitu wajiban wujud. Yang ini wujudnya itu memang hakikatnya zatnya, bukan sebabkan oleh yang lain. Wallahu a'lam. InsyaAllah siapa-siapa berkelapangan, insyaAllah iaitu hari Jumaat malam, Sabtu esok malam, insyaAllah kuliah maghrib kita sambung lagi masih yang samalah, dalil akal yang membukti wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti tu dulu sebab kita masih lagi SOP. InsyaAllah nanti okey besok ni kita balun 2 jam pun tak apa tu Imam no. 2 jam biasa kita lama kuliah ni, tapi dah kita masih lagi ikut peraturan macam tu. Kita terhad dah dengan masa, walaupun bagaimanapun sekurang-kurangnya walaupun tak boleh buat lama, jangan kita tinggal semualah, buat juga walaupun sedikit kuliah kita. Baik, insya-Allah wallahu alam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihlah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah.
Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupannya ya Allah. Limpahkanlah rezeki yang berganda-ganda buatnya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzami syai'in minal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.